الحمد لله رب العالمين الذي جعل الصلاة طريقة المتقين وجعل فيها قرة عين سيد المرسلين وركنا من أركان الدين وجعل فيها جنة العاجلة للمحبين والعاشقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، يا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama meninggikan dan meningkatkan ketakwaan kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti katanya, setiap hari yang kita hidup, kita sanggup buat apa yang Allah Ta'ala perintah, dan kita sanggup tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita akan termasuk di dalam golongan hamba-hamba yang bertakwa, ialah hamba-hamba yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dengan nikmat yang kekal selepas daripada matinya, ialah nikmat syurga Allah, uiddat lil muttaqin, disediakan kepada hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Ta'ala masih bagi nikmat kepada kita.
Nah, di kalangan nikmat yang paling besar ialah nikmatul iman dan nikmatul Islam. Dan juga nikmat kesihatan. Kita sihat, kita segar, boleh kita melakukan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Tetapi kita tahu belaka bahawasanya setiap orang ni tak akan kekal di atas dunia. Kerana dunia itu ialah tempat sementara dan kita akan berpindah kepada satu alam yang kekal. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, kita ni baru berpindah beberapa alam sahaja. Ya, alam benih, alam rahim dan alam nyata, alam dunia. Dan juga kita tahu bahawasanya selepas pada ni kita akan berhijrah kepada beberapa alam lagi. Alam yang baqa, alam yang kekal. Bilakah permulaan alam yang kekal? Muslimin sedang Jumaat yang dirahmati Allah, ialah mati kita. Mati kita ni adalah permulaan hidup kita yang kekal. Baru mula hidup yang sebenar. Hidup sekarang ni hidup yang tipu daya, susah-susah yang tak sengati, senang bukan senang yang sengati, kaya bukan kaya yang sengati, dan nikmat bukan nikmat yang sungguh yang kekal dah. Bila kita akan berjumpa dengan nikmat yang kekal? Apabila permulaan kita hidup yang kekal mula ialah apabila matinya kita. Itu permulaan kita hidup alam yang kekal. Kalau senang-senang selama-lama, kalau kita susah maka susahlah selama-lama. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, sebab tu setiap manusia ni walaupun dia dalam keadaan sehat, satu hari kita kena naik di atas kenderaan, di atas kereta ialah pengusung. Nah, kita kena naik tak pengusung, makna kita kena mati. Dan mati ni dia tak berkaitan dengan umur kita. Dan walaupun umur tu muda, sekalipun mesti kena mati apabila sampai masa yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kematian dia tak kenal siapa raja pangkat tinggi ke rakyat biasa. Apabila sampai waktunya, mesti kita kena berjumpa dengan mati. Sebab itulah sedang Jumaat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpesan kepada sahabat-sahabat dan umatnya, selalu kita kena memperbanyakkan ingat kepada mati. Nah, kita kena banyak ingat kepada mati. Aksiru hadhimil ladzat. Ingat, banyak ingatlah kepada benda yang menghilang kelazatan, keserenakan. Ialah ingat pada mati. Cuba kita fikir tengok apabila kita sakit. Apabila kita sakit saja, kita tengok pada makan ni tak ada lazat dah. Kita tengok pada rumah sewa kita, tengok pada gaji kita, tak ada kelazatan, tak ada nikmat dah. Nah, lalu itulah sedang Jumaat yang dirahmati Allah, kita tengok dengan anak keluarga kita pun tak ada serenak dah. Nah, sebab itulah satu perkara sahaja yang nak menemani kita, yang nak tunggu, yang nak lamai kita apabila kita mati, ialah amal yang soleh dan ketaatan kita sahaja. Kata Hatim Al-Asam, ulama yang besar, dia katanya setiap orang ni ada benda hak kita kasih dan ada orang yang kasih kepada kita. Siapa orang kasih pada kita? Dari keluarga kita ke, bini kita, anak kita, kan, sayang-sayang sahabat kita. Ya, tetapi mereka kasih walaupun kasih setara mana sekalipun, dia tak akan tunggu kita, dia tak akan duduk kita sekali kita apabila kita mati. Dia tak masuk dalam kubur kita. Dia tak akan bersama-sama dalam liang lahat kita. Kata Hatim Al-Asam, aku dah tengok sekarang yang boleh sanggup nak duduk dengan kita, nak bersama-sama dengan kita walaupun kita mati, kita masuk dalam kubur, dia sanggup bersama dengan kita. Apa dianya? Ialah amalan ketaatan, amal yang soleh yang kita dah buat hari-hari ini. Dengan sebab itu kata Hatim Al-Asam, setiap hari aku sibuk diri aku dengan benda hak kasih pada aku, ialah amal ibadat kepada Allah. Bangun pagi aku usaha supaya aku dapat qiyamul lail. Aku usaha supaya dapat sembahyang subuh dengan secara berjamaah.
Waktu zuhur aku usaha supaya dapat sembahyang berjamaah, kerana benda tu sahaja yang kasih sungguh kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita salasatu khisalin, mengikut akan mati, akan mayat 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, ahli kita, sahabat kita, ahli keluarga kita, dan harta benda kita ada usaha pun ikut juga waktu kita mati. Satu laginya amalan kita dok buat sembahyang, ibadat, sedekah dan sebagainya pun ia ikut juga waktu kita mati. Tapi apabila setelah kita sampai di kubur, orang tanihkan mayat jenazah kita, summa yarji'asnani, kelik 2 perkara. Kalau dok royak kata kasih kepada abang, kasih pada ayah, ahli kita kelik. Wa maluhu, dan harta kita pun tak duk dikubur sekali dengan kita. Kata Nabi-Nya, wa yabqa ma'ahu wahidun, dan kekal sama dengan kita satu sahaja, ialah amaluhu, amalan yang kita buat sekarang ni. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, dengan sebab itulah amalan yang kita nak bawa pergi hari ni, kita kena usaha supaya amalan kita ni jadi banyak. Dan walaupun kita ni orang panggil umat akhirul zaman, umat akhir zaman, umat yang tak gerak, umat yang lemah, tapi kita kena bijak ibadat walah mana we dapat pahala yang banyak. Yang pertama, muslimin sedang Jumaat yang dirahmati Allah, hari-hari kita sembahyang. Sebab tu sembahyang jangan kita kira sah sahaja, kita kena kira lah mana sembahyang aku ni sempurnanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahyang ni sempurna, sembahyang dengan secara berjamaah. Sembahyang seorang boleh sah, sembahyang Jumaat boleh 27 ataupun 25 ganjaran. Dan juga kalau kita sembahyang Jumaat dah kita pisah lagi, banyak lagi pahala kita, jangan sekadar 27 ganjaran sahaja. Iaitu kita usaha supaya setiap waktu yang kita sembahyang, kita akan dapat takbiratul ula bersama dengan imam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dia takbiratul ula sekali dengan imam, sekali dengan imam ni, Allah Ta'ala nak bagi pahala bagi dia lahu, dan sabit pahala baginya ka'ibadatis sanah, likulli rak'atin ka'ibadatis sanah. Setiap waktu, setiap rakaat kita sembahyang tu, Allah Ta'ala nak bagi pahala setahun. Kalau kita mari tak ada takbiratul ula, boleh 27 tapi tak boleh setiap rakaat setahun pahala. Ni yang kita nak supaya ibadat kita banyak pahala. Maya serupa ya, kalau zuhur 4 rakaat, kalau Jumaat 2 rakaat, kalau maghrib 3 rakaat, tapi 3 rakaat walah mana kita dapat semacam mana kita ibadat 3 tahun untuk kita nak bekal kita di hadapan Allah tabaraka wa taala. Kadang-kadang setengah orang yang kira kata kita mari sembahyang Jumaat dah lambat pun tak apa, selama mana takmir tak wisalah kita boleh pahala Jumaat. Ya betul. Tapi hak tu nak wisah ikut dapat pahala Jumaat, tapi kita kena kira banyak lagi pahala kita. Kita dah takbiratul ula bersama dengan imam setiap waktunya. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, maka setengah daripada perkara bekalan kita yang nak bawa di akhirat esok, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqil maharimah. Yang pertama, kita jaga akan benda yang haram, kita tinggal segala benda yang haram. Takun a'badan nas, nascaya adalah engkau sekuat-kuat ibadat, seibadat-ibadat di kalangan manusia. Ini kita dengan Allah. Nah, tinggal benda haram ni kita kecek mudah tapi bukan senang. Nah, nak buat, nak tinggalkan segala larangan Allah. Warda bima kasamallahu lak, dan kita reda dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Takun aghnan nas, nascaya adalah engkau sekaya-kaya manusia. Kita reda dengan pemberian Allah, cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan tanya dari kita sifat kaya. Kaya ni apa dia? Kita tak berhajat dah. Nah, bukan kaya ni banyak harta, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kita minta kaya hati kita.
cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan Allah. Yang kedua pula, kita dengan manusia. Walaupun kita buat ibadat, tapi kalau kita dengan manusia, dengan jiran kita, dengan saing kita, dengan sahabat manusia ni kita berkelahi, nah, kita tak bertegur, kita sentiasa membakit keaiban dia, royak pada orang tu, royak pada orang ni, tak nak buat baik kepada jiran, maka macam mana kita nak menjadikan sempurnanya kita hamba Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi kata, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Hendaklah kamu buat baik kepada saudara kamu, nescaya kamu jadi orang beriman. Makna orang yang sempurna iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah sebut dalam kitab Hikam, dia kata, kalau kita nak sampai kepada Allah, idza arada al-wusula ilaih, apabila menghendaki oleh engkau sampai kepada Allah, nak kepada redha Allah, fabhath an uyubi nafsika, hendak kita tengok keaiban kita, jangan tengok keaiban orang. Kalau apabila kita tengok keaiban orang, kita berasa kita kena semua. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, apabila kita ingat nak royak keaiban orang, iza aradta an tazkura uyuba ghairika, Nabi kata apabila mu ingat nak royak keaiban orang, nah, Nabi kata fazkur uyubi nafsika, hendak mu ingatlah keaiban kita sendiri. Banyak keaiban kita, kesilapan kita. Sebab tu nak sempurna iman, ini berkaitan dengan manusia, kita kena buat baik kepada jiran kita, kepada saudara kita, kena hubung silaturahim, jangan putus rahim. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang putus hubung rahim, dia tak akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata lagi, wa ahibba linnas ma yuhibbu li nafsika takun musliman. Dan kita kasih kepada manusia apa barang yang kita kasih bagi diri kita, nescaya adalah kita ni orang yang Islam, yang sempurna Islamnya. Hari ini kita mengaku Islam, tetapi kita tak tunai hajat saudara. Kita takut, kita mengaku kata kita Islam, tapi kita sanggup tengok dengan mata kita orang yang berhajat, orang yang susah payah. Tengah-tengah orang itu hina pula dah. Rasulullah bersabda lagi, wala taksirid dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. Nabi kata jangan banyak dah suka. Hari ni banyak kita buat benda-benda yang sukakan hati kita. Nah, kerana banyak suka tu, Nabi kata membawa kepada gelap dan hitamnya, matinya hati kita. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, sebab itu kita kena usahawi sempurnakan Islam kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nak sempurna Islam kena ada 4 perkara. Arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu. 4 perkara siapa-siapa ada dalam diri dia, dia akan dapat sempurna Islamnya. Yang pertama, sentiasa asyukru. Kita kena bersyukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di kalangan hamba Allah, dia bangun pagi, dia tak bersyukur, dia kata dia tak ada nikmat apa, nak syukur apa? Padahal dia boleh makan lalu, dia tak demam, tak sakit, tu nikmat yang Tuhan beri, yang Allah Taala bagi. Orang bersyukur tambah nikmat lagi. Yang kedua, sentiasa kita kena memujikan Allah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala suka perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Nya, ialah berkata alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Kita lepas makan tak ada kata alhamdulillah. Nah, tiba-tiba yang dawa geruk, sedap makan, sedap buah kayu ni, tak ada kata nak memujikan Allah alhamdulillah. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk nak sempurnakan Islam kena ada al-haya'u, kena ada sifat malu, malu kepada Allah, malu nak deraka pada Allah, walaupun orang tak ada tapi malu kepada Allah nak buat maksiat. Yang keempat, untuk nak sempurnakan Islam, husnul khuluq, kita kena akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang semacam mana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 perkara ni untuk mensempurnakan Islam dalam diri kita. Dan ada juga beberapa perkara yang mana Allah Taala marah di atas orang yang bersifat
Yang pertama, al-bukhlu minal aghniya, sifat bakhil daripada orang kaya. Saya nak belanja harta untuk agama Allah, tapi dia tak saya untuk nak membazirkan. Allah Ta'ala marah dan Allah Ta'ala murka. Yang keduanya, wa qillatul haya' minan nisa, sedikit sifat malu daripada orang perempuan. Dan orang tina ni tak ada sifat malu, boleh mendedahkan aurat. Kalau kita tengok lah ni, nah, dalam alam moden sekarang ni, dalam telefon, dalam TikTok dan sebagainya, dia tak malu. Ada setengah tempat nak jual barang kena decak dulu baru nak jual barang dia. Kebanyakan di kalangan perempuan, kalangan orang betina. Allahu Rabbi ya Karim. Dan setengah daripada Allah Ta'ala marah, wa hubbud dunya minasyuyukh, kasih pada dunia daripada kalangan orang tua. 90 umur 90 dah peceng dah, tapi tak boleh bagi masa untuk nak banyak ibadat kepada Allah. Kita nak bawa duk sibuk dengan dunia, duk habis masa dengan baca surat khabar dan sebagainya. Masa tak ada dah kita nak buat amalan, kita nak berjumpa Allah. Bekalan kita bukannya setahun, bukannya 100 tahun yang kita ada akhirat selama-lama. Tapi dia boleh beri masa untuk hawa nafsunya, dia boleh layan nafsu dia dan ngikut kehendak nafsu dia. Kasih pada dunia, buat kerja dunia hingga tak ada masa untuk nak ibadat kepada Allah. Allah Ta'ala marah. Dan Allah Ta'ala marah lagi, wal kaslu minas syabab, orang malah daripada orang muda. Banyak orang muda ada sifat malah untuk nak melakukan tanggungjawab dia. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW dalam kitab Mukhtarul Ahadis, Nabi kata, akhsyama khasyitu ala ummati, setakut-takut barang yang aku takut di atas umat aku akhir zaman ni apa dia? Mudawamatun naum, banyak tidur. Kalau kita tengok orang muda-mudi lah ni banyak tidur. Wal kasalu, dan malah nak ibadat kepada Allah. Wa dha'ful yakin, dan lemah keyakin ni. Sungguh kedak ni akhirat ada ke tak ada ni. Ini perkara-perkara yang nak merusak dan Allah Ta'ala marah pada kita. Sebab tu muslimin sedang jemaat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala masih bagi peluang pada kita lagi. Sama-sama kita bersungguh melakukan ibadat kepada Allah. Ibadat kita banyak pahala. Bukannya kita kerasah saja dah, sempurna ibadat kita. Mudah-mudahan kita akan selamat dunia dan juga di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا